Okay, so hari ni kita sambung bab dadah. Okay, so dadah ni ada 3 jenis dadah yang basic, iaitu stimulan, depressant dengan hallucinogen. Okay, so cara aku ingat, stimulan ni terpaksa lah. Okay, okay, steam kan macam terangsang kan. Lepas tu stimulan ni perangsang, faham tak? Aku ingat macam tu. Sebab macam, taklah, aku ingat macam tu. Ingat macam tu. Best kalau ada formula macam tu kan. Okay, so contoh dia, caffeine, nikotin, kokain. Kita tengok dulu fungsi dia. Kesan dia, bukan fungsi. Kesan dia. Okay, first dia akan mengaktifkan sistem saraf. Okay, so contohnya kalau kita minum kopi, biasa kan orang kata jangan minum kopi time malam, nanti tak boleh tidur. Sebab tu lah bila nak study kita minum kopi malam kan. Sebab bila kita dah minum kopi tu, dalam kopi ada caffeine. So caffeine yang ada dalam kopi tu, dia akan aktifkan sistem saraf, biar kita punya impuls yang diterima tu laju je dia bergerak. So kita tak akan rasa ngantuk. Sebab semua benda berlaku, kita akan macam over, macam kita akan happy je. Macam kita macam mana? Kita macam hyper. Okay, lepas tu second, dia akan menyebabkan kesan yang sama dengan adrenalina. Adrenalina ni kan dia akan meningkatkan kadar denyutan jantung, pernafasan, tekanan darah, aras glukosa. So maksudnya macam mana? Contoh lah, okay, aku jujur lah. Okay, nikotin ni dia ada dalam vape kan, dalam flavor vape. So kalau aku macam sebelum ni, berdasarkan pengalaman aku hisap vape pun, memang benda tu akan effect. First aku akan, tak tahu kenapa, aku akan rajin gila nak study. Macam kalau kat asrama pun, lepas aku hisap vape, aku akan macam tiba-tiba rasa nak belajar. Sebab apa? Sebab kesan nikotin. Tak tahu, dia macam bila kelas malam kan, macam laju je semua masuk. Jangan aplikasikan tips tu. Okay, lepas tu memang dia akan macam denyutan jantung kau dapat rasa macam kau akan nervous. Tak tahu kenapa. Itu memang macam, tahu seronok benda tu. Tapi tak elok lah benda. Aku ni kesan bukan fungsi. Okay, last kali kita ada kokain. Ingat artikel ni, KNK, kokain, nikotin dengan caffeine. Okay, so next kita ada depressant. Depressant ni kan, ni senang lah, paling senang ingat. Sebab orang yang depressed ni kan, dia tak tenang. So dia perlukan penenang. Okay, so depressant ni contoh dia morfin, heroin, alkohol. Aku highlight benda yang senang nak hafal. Paling senang nak ingat ialah alkohol lah. Bila orang sedih kan, orang suka minum-minum kan. Lepas tu dah hilang akal kan. Okay, so morfin ni dia berguna untuk orang kanser. Sebab kanser sakit gila kan. So sebab dia tak boleh tahan sakit tu, doktor akan suntikkan morfin supaya dia akan tahan sikit sakit tu. Heroin biasa orang isap, orang hidu kan, tak awam dia. So dia terbalik. Dia ni berlawanan dengan perangsang, stimulan. Dia akan memperlahankan pengaliran impuls saraf. Sebab itulah macam bila kau minum alkohol kan, kalau kau dah macam, perasan tak bila orang minum ni, dia jalan pun slow, lepas tu huyuh hayang kan. Lepas tu bila contoh orang macam bukan tikam, macam cubit dia akan slow, dia macam lambat, dia loading. So lepas 2 saat baru dia macam padahal benda tu dah lama kan. Faham tak? Second, dia akan menyebabkan pengguna rasa mengantuk, kurang cemas. Inilah kegunaan untuk morfin tadi tu. Semua sama, tapi ni kegunaan dia. Okay, so next, dia akan memperlahankan gerak balas terhadap rangsangan. Macam aku cakap, biasanya kalau kau tercucuk jarum, kau akan terus tarik. Tapi kalau orang yang ambil depresi ni, dia tercucuk, dia akan biar je. Dah lambat sikit baru macam rasa sakit lah, lepas tu baru tarik. Faham tak? Last kita ada hallucinogen. Hallucinogen ni, ingat halusinasi, hallucinate. Halusinasi kan orang yang macam benda tak wujud tapi dia akan ingat benda tu ada. Okay, so contoh dia marijuana. Okay, ini selalu orang salah sebut tau, masuk BI jap. Okay, J ni silent. Dia bukan marijuana, salah sebut dia marijuana. Tapi ramai yang tak tahu benda ni. Kadang-kadang ada cikgu pun salah agak. Ecstasy ni yang biasa orang ambil pil ecstasy kat kelab malam. So yang ni lain sikit, dia akan ubah laluan impuls dalam otak. So bila orang cakap benda A, dia akan faham benda B. So dia ni macam gila sikit lah, menjejaskan persepsi. So dia nampak benda yang lain macam benda tu tak ada pun kat sana, tapi dia nampak benda tu ada. Faham tak? Lepas tu khayal ni biasa lah. Lepas tu koordinasi otak, maksudnya dia sebenarnya nak berjalan tapi dia terjoget. Faham tak? Sebab tu lah kat kelab malam, orang yang ambil pil ecstasy ni, dia akan berjoget je kerja dia. Dia tak rasa penat pun. Sebab benda tu memang koordinasi otak dia tak betul. Lepas tu last sekali menyebabkan tingkah laku yang tidak menentu dan bersifat keganasan. So ini macam biasa lah, yang macam joget, lepas tu rogol orang apa semua tu.
Okay, so sekarang kita ada kesan alkohol dalam darah yang orang yang minum alkohol ni, kesan terhadap badan dia. Tapi ni kau baca je, ni tak penting nak hafal. Okay, tapi yang kau kena ingat ini nanti dia tanya apa fungsi, apa kesan alkohol terhadap jantung, terhadap hati, semua tu ingat masalah jantung, sirosis hati. Ingat sirosis hati ni biasa masuk, ingat sirosis. Ketidakseimbangan hormon. So maksudnya macam bila perasan tak bila orang pregnant tak boleh doktor larang minum alkohol walaupun orang tu bukan orang Islam. Sebab apa? Sebab nanti baby dia jadi macam ni. Nampak? Baby ni dia cacat sebab mak dia minum alkohol. So macam hormon-hormon progesteron dengan estrogen dalam badan mak dia tak berfungsi dengan elok lah. Sebab tu baby dia jadi macam orang tua ni. Macam Trump tu. Ini kau ingat lah masalah kulit. Yang baru semua ni ingat. Okay, sebab dua kita dah settle. Yang lain semua tu sebenarnya tak penting sangat. Buku teks ni tebal je lebih. Tapi macam tak penting sangat. So kita go through benda ni. Okay, so kita ada koordinasi badan. Dia terbahagi Dia terbahagi pada dua kan. So dia ada sistem saraf, sistem endokrin. So sistem saraf ni apa? Okay, sistem saraf manusia ni dia ada sistem saraf pusat, lepas tu dia ada periferi kan. Neuron ni ialah sel kepada sistem saraf tu. Okay, so sistem saraf pusat ni ada otak dengan saraf tunjang. So otak ni macam kita belajar cerebellum semua tu, dia untuk tindakan terkawal dan juga luar kawal. So sistem saraf periferi ni dia terbahagi pada dua juga. Cranium yang keluar daripada otak, lepas tu spina yang keluar daripada saraf tunjang. Lepas tu yang ni pun sistem endokrin, dia kelenjar. Ingat semua organ-organ, kelenjar ni organ dia. Ingat semua kelima-lima tu. Sebenarnya 6, tapi satu jantina 5 lah kan. So apa yang dirembeskan, ingat hormon dia. Lepas tu faktor yang mempengaruhi, okay. So kalau kau penyalahgunaan dadah, kau punya koordinasi badan tak elok lah kan. Lepas tu alkohol. So faktor yang mempengaruhi minda ni tak ada apa pun. Ini just macam masalah keluarga. Semua tu lah. Okay, kita jawab dulu soalan objektif ni. Ni aku dah jawab semua, tapi tak apa, kita jawab balik. So antara yang berikut yang manakah Sorry. Okay, so antara berikut yang manakah benar mengenai sistem saraf manusia. So kita tengok one by one. Sistem saraf tunjang ialah saraf periferi. Salah. Benda aku ni. Okay, saraf tunjang ialah saraf periferi otak. Salah, sebab saraf tunjang ni saraf periferi kepada apa? Saraf tunjang ni saraf pusat. Benda aku ni ni saraf pusat. Ni ayat ni macam babi. Okay, so next. Apa lagi? Serabut sel. Okay. So next, neuron ialah unit asas sistem saraf. Betul kan? Sebab unit asas ialah sel. So neuron ni ialah sejenis sel. Tapi kita tengok yang lain juga. So jawapannya B. Saraf spina menghantar impuls dari saraf tunjang ke otak. Tak. Dia tak hantar impuls dari saraf tunjang ke otak. Dia ni spina. Ingat, kalau dah ada saraf tunjang, dia dah tak perlukan otak. Sebab dua-dua ni pusat. So saraf spina dia akan terus hantar kat tunjang je. Faham? Okay, sistem saraf pusat menghubungkan reseptor dan efektor kepada sistem saraf. Okay, ini merapu apa benda aku tak tahu. Okay, so jawapan ni B. Ingat, jumpa je jawapan betul, tanda je. Okay, so mengapakah wanita akan mengalami bla bla bla. Okay, semasa kita haid. Ingat, haid ni dia kena mengena dengan hormon seks. Okay, so tak ada kena mengena dengan adrenalina. Apa benda? Benda ni untuk keadaan cemas kan. Kekurangan hormon yang dimemaskan ovari. Okay, ni pun salah. Sebab hormon kalau dia berkurang, dia bukan kemurungan masa kita haid. Kita haid yang akan terganggu. Kelebihan hormon tiroksin. Okay, ni memang merapu. Ni pasal thyroid tiba masuk pasal perempuan. Okay, so A jawapan dia. Catat alih yang berikut menunjuk ke pengenalan impuls. Okay, so first rangsangan. Rangsangan ni tak kisahlah kau macam kau nak sentuh benda ke, kau nak rasa benda ke, ataupun macam kau tercucuk jarum ke, tak kisah. Okay, so first X, Y, Z, lepas tu gerak balas. Ingat, rangsangan ni benda yang diterima. Aku dah cerita dah kan. First receptor yang akan terima, betul tak? Ingat, kau jangan tengok jawapan dulu, kau ingat ni dulu. Lepas tu gerak balas, apa yang akan bergerak balas? Efektor, betul tak? Aku dah cerita kan. Kalau receive, receptor, effector, effect dia. So, apakah komponen X, Y, Z? So, kau dah dapat dah benda ni. Okay. So, jawapan dia, okay, kita tengok satu-satu. Sistem saraf pusat. Macam mana sistem saraf pusat nak terima kalau receptor tak terima lagi? Okay, dua-dua ni memang dah salah.
Sebab yang first kali ingat reseptor yang terima, baru dia hantar kat sistem saraf. So yang ni reseptor betul dah. Tapi kita tengok efektor dulu, mana ada reseptor dia terima terus dia tindak balas, baru dia sampai kat sistem saraf. Salah. So jawapan ni D. Antara berikut manakah benar mengalami salin myelin? Okay, so menutupi keseluruhan akson salah. Sebab salin myelin kan macam ni akson, dia tutup sikit-sikit kan, bukan seluruh. Okay, terdapat dalam semua neuron. Tak juga. Sebab ada neuron yang neuron perantaraan kan, dia macam ni je kan. Mana ada salin myelin. Okay, mempercepatkan pengaliran betul. So menutupi seluruh badan sel neuron ni pun salah. So C jawapan dia. Okay, yang manakah tindakan luar kawal? Luar kawal perpuluhan, betul. Sebab kita tak boleh kawal benda tu. Pencernaan, betul. Kita tak boleh kawal pemeriksaan LU pun sama. Betul. So jawapan ABC. 1, 2, 3. Okay, ingat. Ni aku lupa nak cerita. Kan setiap neuron tu berhubungan. Macam neuron deria contoh lah. Lepas tu ni neuron perantara, neuron motor kan. Contoh. Tengah-tengah tu yang menghubungkan antara setiap neuron tu ialah synapse. SINAPS. Synapse. Nama dia. Okay. Okay. So first sekali, bila kau dapat jawab soalan macam ni, kau kena label terus, tulis terus. Ni ialah neuron deria sebab dia reseptor. Ingat yang macam mental ni reseptor. Ini ialah neuron motor sebab ni ada faham tak? Sebab antara tiga-tiga ni, okay, kat sini kan efektor kan. So dia tak ada reseptor, dia ada side myelin ni lah. Ni berantara. Okay, so kita tengok soalan dia, mana yang betul. Okay, X mengalirkan impuls saraf dari reseptor ke sistem saraf pusat. Betul, sebab dia memang akan ambil impuls dari sini, dia akan hantar ke sistem saraf pusat. Y menghubungkan dua-dua. Okay, salah, sebab itu ialah fungsi Z. Okay, ni dah memang tu dah out, so boleh cancel yang B dengan D. So mengalirkan impuls saraf dari pusat ke efektor. Salah, sebab dia Z ni dia bukan yang daripada sistem saraf pusat je, faham tak? So jawapan ni ialah A. Okay, apakah yang menyebabkan tindakan refleks? Laluan yang singkat. Okay, ni betul, sebab impuls tidak melintasi sinaps ni merapu. Impuls dia akan lintasi sinaps. Sebab kalau dia tak lintasi, macam mana dia nak pergi kat neuron seterusnya? Hanya menyebabkan satu neuron. Salah, sebab dia kena ada efektor dan reseptor. So dua neuron terlibat. Neuron yang terlibat mempunyai subneuron. Okay, salah. So jawapan ni A. Okay, antara berikut yang manakah yang mendefinisikan reseptor regang? Reseptor regang ni, dia ni duduk kat otot. Yang ni satu benda je kena ingat pasal reseptor regang. Ni pun ibu tak ajar, tapi ibu cakap ingat ni je. Reseptor regang ni duduk kat otot. So reseptor pada kulit salah, reseptor pada lidah salah, reseptor pada otot. Okay, betul. Faham. Antara berikut yang manakah merupakan kelenjar endokrin? Kelenjar peluh. Ada tak yang kita belajar? Tak ada kan? Adrenal dengan pituitary je. So jawapan dia C. Okay. Typical. Okay. So macam mana pengaliran impuls saraf yang tepat? Ini dah belajar kan? So first dia kat dendrit, lepas tu dia pergi kat dendron, lepas tu dia pergi kat badan sel, lepas tu dia akan pergi kat akson. Okay. So jawapan dia ialah B. Okay, lepas ni kita masuk bab 3 pula. Video ni pendek, so kau tengok. Lepas ni aku buat video lain untuk yang bab 3 sebab aku malas nak campur-campur. Okay, bye.